Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita kembali kepada chapter 8, 8.1 random variables. Okay, kalau tengok di skrin sekarang, madam ulang kembali kita punya summary dan kita belajar dalam random variables. Kita sekarang di bahagian discrete random variables di mana kamu dah tengok perbezaan antara PDF dan CDF. Kemudian kamu juga dah tengok macam mana nak cari mode dan median. So ini adalah video terakhir untuk discrete random variables. Kita nak tengok tentang mean, variance and standard deviation. So kita nak belajar nombor 5 dan nombor 6, the last part untuk discrete random variables. Okay, kita kembali kepada summary di page 2 dalam bahagian nota. Kita nak tengok apa yang kita dah belajar tentang discrete random variable. Okey, yang pertama kita belajar tentang PDF form. Ada 3 jenis PDF form. Yang pertama dalam bentuk table. Yang kedua kita ada piecewise function untuk PDF yang mana kita guna F kecil. Kemudian kita ada PDF graph di mana graph untuk PDF mesti menegak macam ni. Kemudian kita dah tengok beza untuk CDF. Sama juga CDF ada 3 jenis bentuk. Yang pertama CDF table yang berakhir dengan probability 1. Kemudian CDF dalam bentuk piecewise function yang kita guna F besar. Kemudian kita ada CDF graph yang graph dia mendata macam tangga ni. Okey. Kemudian madam dah ajar cari mode. Okey, mode senangnya kita dapatkan dia daripada bentuk PDF piecewise function F kecil. Okey, macam mana nak cari mode? Kita cari nilai X yang mempunyai probability yang paling tinggi. Next, kita dah belajar tentang median. Okey, median madam ajar both daripada sama ada kamu baca dari table PDF ataupun boleh juga cari median daripada table CDF. So, untuk hari ini kita nak fokus 2 lagi yang terakhir di bahagian bawah ni. Yang pertama adalah expected value ataupun mean. Okey, dia adalah sama maksud. Soalan boleh guna kedua-dua perkataan, sama ada disebut expected value atau disebut tentang mean. Okey, simbolnya adalah EX. Ini merujuk kepada mean atau expected value. So, untuk cari mean atau expected value, ini adalah formula yang diberi. Okey, so kalau nak cari mean, it is best kalau kita ada PDF table. Sebabnya bila nak cari EX, formulanya adalah summation X akan didarab dengan its probability. Okey, so better kita ada PDF table. Nanti madam tunjuk contoh. Okey, madam nak pergi kepada point yang kedua. Kalau kita ada EA, it is equals to A. Okey, contoh dia dekat sini. Katakan kalau kamu ada E2, nilainya adalah 2. Kalau kamu ada E5, nilainya adalah 5. Okay, and then nak pergi kepada point yang ini. Okay, kalau kamu ada E expected of AX, it is equals to A times EX. Okay, apa yang berlaku dekat sini adalah kamu perhatikan A ni. Okay, A ini dibawa keluar ke hadapan. Okay, so sebagai contoh dekat sini, kalau madam bagi dekat kamu E2X, apa yang boleh kamu buat adalah keluarkan 2 tu ke hadapan dan dia akan didarab dengan expected value EX. Okay, so 2 ni asal dekat dalam bracket, madam keluarkan 2 itu ke hadapan, darab dengan EX. Okay, contoh lain kalau kita ada E half X. Okay, so sama juga kita akan keluarkan half itu ke hadapan dan didarab dengan EX. Keluarkan half ini ke hadapan. Okey, untuk the last point, kita ada EAX plus B. Okey, it is equals to AEX plus minus B. Okey, kalau kamu tak hafal benda ni, just faham. Contoh dekat sini kita ada E3X plus 2. Okey, ibaratnya kamu akan expandkan E ini ke dalam bracket. Ibarat macam kita expand. Okay, so bila kita expand E ke dalam, dia akan jadi equals to E3X tambah dengan E2. Okay, madam kembangkan. Ini jadi E3X, ini jadi E2. Okay, and then kita tengok yang ni dulu. E3X. Okay, dia sama macam yang ni. Apa yang boleh kita buat?
3 itu kita akan bawa dia ke hadapan. So, dia akan jadi 3EX plus kemudian E itu dia adalah pada yang ni. Okey, contoh yang ini. So, E of any constant nilainya adalah constant itu, which is dia jadi 2. So, kamu akan dapat E 3X plus 2, dia akan jadi 3EX plus 2. Okay, next kita pergi kepada variance and standard deviation. Okay, simbol untuk variance adalah var X and this is the formula untuk kita cari variance. Okay, kita ada variant X equals to EX square minus EX square. Okay, yang ini adalah mean square. EX. So, ini adalah mean square. By right, kita akan cari dulu nilai mean, kemudian baru kita square. Yang perlu kita cari adalah yang ini, EX square, which cara untuk cari EX square adalah yang ini. Tetapi sangat mudah untuk kamu hafal sebab cuba kamu relate formula yang Madam boxkan. Ini dan yang ini. Kalau tadi kita ada EX, cara dia adalah kita sumkan X darab probability X. X, sini pun X. Tetapi kalau untuk EX square, kalau sini X square, kita akan sumkan X square darab probability X. Okey, so kamu kena faham dekat situ je. Kalau sini X darab probability. Kalau sini X square, so X square darab probability. Alright. Dan kita pergi kepada point yang kedua. Okay, this time variant A, variant of any constant is equal to 0. Okay, so sebagai contoh, Madam bagi dekat sini, kalau kita ada variant 5, nilainya adalah kosong. Kalau kamu ada variant 1, nilainya adalah kosong. Next, variant AX is equals to A squared variant X. Okey, perhatikan kedudukan A itu. Okay. A dekat sini kita akan keluarkan ke hadapan sekali, tetapi dia jadi square kalau untuk variant. Okey, so sebagai contoh, Madam bagi kalau kita ada variant 3X. 3 di dalam bracket ni kita boleh keluarkan dia ke hadapan sekali, tetapi kita kena squarekan dia. Dia jadi 3 squared times variant X. Okay, so untuk variance kita boleh keluarkan constant tu ke hadapan, tetapi kita kena squarekan dia. So dia akan jadi 9 times variant X. Okay, next point. If kita ada variance AX plus minus B, dia akan dapat formula macam ni. Okay, now yang ni pun sama. Kamu tak perlu hafal. Kita just faham konsep dia. Okay, contoh Madam bagi dekat sini. Katakan kamu ada variant 3X plus 2. Okay, so sama juga macam mean tadi. Ibaratnya kita expand dulu perkataan variant ni ke dalam bracket. Okay, so kita ada variant 3X plus variant 2. Okay, Madam ulang, kita macam expand. Ini dapat variant 3X, ini dapat variant 2. Okay, and then variant 3X, yang ini, dia adalah yang ini, contoh. Okay, so 3 itu kita boleh bawa ke hadapan, tapi dia akan jadi square sebab ini adalah variance. 3 squared times variant X. Kemudian plus dengan variant 2. Okay, so variant 2 adalah yang ini. Variant of any constant dia adalah equal to 0. Okay, so plus 0 sebab tu dia jadi 9 variant X. So kalau kamu tengok dekat formula yang diberi ni, variant AX plus minus B, at the end dia cuma jadi A squared variant X. Dia cuma tinggal yang depan ini sahaja. Yang B ni dah hilang sebab dia jadi 0. Okay, and then the last one, standard deviation. Kamu dah belajar sebelum ni. Standard deviation kita akan dapat dengan cara kita square rootkan variant X. Okay, so boleh highlight yang ni in case kamu dah lupa formula untuk standard deviation. Dia adalah square root variant X.
Okay, Madam nak tunjuk satu saja example which is pada example 13, and kalau discrete random variable, kalau soalan minta mean, variance and standard deviation, it is best kalau kita ada PDF table. Okay, so kalau soalan tak bagi PDF table, kita cuba create PDF tables. Tapi untuk soalan ni, the probability distribution, so memang dah bagi dalam bentuk PDF table. Okay, so kenapa senang juga ni PDF table ni, sebab kita boleh adjust table ni nanti untuk kira EX dan variant X. Okay, so kita pergi kepada soalan pertama, nak cari EX, the mean ataupun expected value. Okay, so soalan A, kita nak cari EX. So EX dia ada formula which is summation X times probability X equal X. Okay, so maksud mean ni, bila kita nak cari nilai dia, dia akan nilai X darab dengan corresponding probability. Nilai X darab dengan corresponding probability. Okay, so semua X akan didarab dengan probability dia. Kemudian kita akan tambah semua hasilnya. So benda yang kita buat ni, kita panggil dia expected value. Okay, so Madam suka kamu adjust kamu punya table. Kamu buat X times probability X equal X. So, 0 darab 0.1 nilainya 0. Kemudian 1 darab 0.2 adalah 0.2. So, kamu akan darab semua ni. Ini adalah 0.8, ini 0.6 dan ini adalah 0.4. Okay, so kamu totalkan semua yang kamu dapat dekat sini. Okay, so bila total dia dapat 2. Ini adalah sebenarnya kamu punya mean. Okay, tapi kita kena tulis jalan kerja yang proper. Okay, so macam mana nak tulis jalan kerja dia? Okay, kamu tulis sikit menunjukkan bahawa kamu darab dan tambah. Okay, so kita yang pertama 0 darab 0.1 tambah dengan untuk X yang kedua 1 darab 0.2. Kemudian kamu boleh dot 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 dan terus yang terakhir kita ada 4 darab 0.1. Semua ni kalau kita tambah akan memberikan hasilnya sebagai 2. Okay, so 2 adalah kita punya mean. Okay, kita pergi kepada soalan B. Soalan B minta kita cari variant X. Okay, formula untuk variant X dia adalah EX square minus EX and then kurungkan dan square di luar. Okay, so kena hafal betul-betul formula untuk variance ni. Alright, untuk yang belakang, EX kena square. EX ni adalah mean. Kamu dah cari mean. Mean nilainya adalah 2. So, untuk yang belakang ni kita tahu kita ada 2 square. Okay, tetapi yang belum kita ada adalah EX square. Okay, so kalau kamu masih ingat, tengok balik table di muka surat 2. Untuk EX square, Madam bawa dia ke sini untuk kita cari EX square. Okay, EX square maksudnya kita mencari sum X square yang didarab dengan probability X. Okay, kalau kamu masih ingat ada Madam box sebelum ni. Beza antara formula EX dengan formula EX square. Kalau EX, X darab probability. Kalau EX square, X square darab probability. Okay, so yang ini yang kita nak kira. X square darab probability. So masih sama, which sekarang kita adjust table kita. Kita ada kali ni X square darab dengan probability X. Okay, so X square. Kamu punya X kena square kali ni. So kena imagine semua ni 0 square, 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. Okay, so Madam tulislah dekat sini supaya senang kamu nampak. Kali ni kita nak X square. So 0 square 0. Ini 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. So kali ni yang warna merah ni yang kita nak darab dengan kita punya probability. So hati-hati, jangan tersalah darab. Okay, so yang warna merah didarab dengan probability, kita akan still dapat 0 untuk yang ini. This one 1 square times 0.2 dapat 0.2. Yang ni akan jadi 1.6. Yang ni akan jadi 1.8. And the last one 1.6. Okay, and then kamu totalkan juga semua ni dekat hujung. So kita ada summation dia sebagai
5.2. Okay, so ini adalah 5.2 ni nilai untuk summation x square times probability x equal x. Okay, so sama juga untuk kita dapat markah pada jalan kerja. So yang ini kita kena tulis sikit lah. Walaupun kita dah ada jawapan dekat sini 5.2 kan. So kita tunduk jalan kerja. Macam mana kita kira summation x square darab probability x ini. Okay, so kita mula dengan x yang pertama. Kita ada kosong square. Kamu tunjuk kamu squarekan x itu. Darab dengan 0.1 plus 1 square darab 0.2 plus dot 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 plus dengan last kali 4 square darab 0.1. Okay, so yang ni akan bagi hasil 5.2. Okay, so nilai EX square yang inilah yang kita akan gantikan dekat sini. Okay, so kita ada 5.2 tolak dengan EX adalah min tadi, nilainya adalah 2. Tapi perlu square. Okay, so 5.2 tolak 4 dia adalah 1.2. So the variance is 1.2. Okay, next soalan C, standard deviation. So soalan C senang, kita ada standard deviation, kita tulis sini SD. So standard deviation dia adalah square root kepada variance X. So since kita dah jumpa variance, so dia hanyalah square root 1.2. So yang ni akan bagi kamu jawapan 1.0954. Okay, next kita pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu soalan D. Okay, soalan D minta kamu cari E2x plus 1. Okay, yang ini macam Madam cakap tadi, dia ibarat macam kita expand E masuk ke dalam bracket. So kita ada E2x plus E1. Okay, so untuk E2x, 2 ni di dalam bracket kita boleh keluarkan pergi depan jadi 2EX. And then plus untuk E1, okay, kalau kamu tengok balik nota di muka surat 2 tadi, E1 nilainya adalah 1. Okay, untuk min. E1 adalah 1. So, kita ada 2 darab EX. EX ni adalah min kita tadi, which is nilainya adalah 2. And then plus dengan 1. So overall kita ada 5. So E2x plus 1, jawapannya adalah 5. Okay, and the last one kita ada soalan E, kita nak variance 3x plus 2. Pun sama, Madam kata ibaratnya macam kita expand variance ini ke dalam bracket. So kita ada variance 3x plus variance 2. Okay. So, untuk variant 3x, tengok nombor 3 ni. 3 ni kita boleh bawa ke depan, tapi disebabkan dia adalah variance, dia akan jadi 3 square times variant x plus with variant 2. Okay, yang ni pun kena hati-hati. Variant 2, variant of any constant, jawapannya adalah kosong. So, kita ada 9 times variant x, which is 9 times variant x tadi 1.2. Okay, so 9 times 1.2 akan dapat nilai 10.8. Okay, ini secara overall macam mana kita nak jawab soalan mean, variance and standard deviation. Cuma Madam nak kamu fokus kepada soalan D dan E. Kena faham waktu bila kamu boleh directly bawa nombor constant ke depan. Waktu bila constant ke depan ini perlu square. Dan E of any constant, jawapannya adalah that constant. Dan variant of any constant, jawapannya adalah 0. Tolong bezakan. Okey, untuk example 14, Madam nak kamu cuba buat sendiri. Diberi kepada kamu PDF tetapi bukan PDF table. So, kamu boleh convert piecewise yang diberi ni kepada bentuk PDF table terlebih dahulu supaya mudah untuk kamu mengira nanti. Cuma Madam nak tunjuk dan bagi hint sikit untuk soalan D. Okay, untuk soalan D ni sebenarnya sama sahaja konsep. Ibaratnya macam kita expand huruf E ini ke dalam bracket. Okay, so dia akan jadi dekat sini equals to E 2x square plus EX minus E1. Okay, kemudian E 2x square. Apa yang kamu boleh buat adalah dengan
bawa nombor 2 ini ke depan. Okay, sebab kalau min, kita hanya E, expected value, kita hanya bawa constant itu ke depan saja. And then kita ada E x square plus EX adalah min minus E1, E of any constant adalah constant itu. Okay, so boleh proceed lah jawab. Okay, so cuba habiskan example 14. Okay, untuk example 15, Mada nak kamu cuba buat sendiri. Diberi kepada kita probability distribution function dan ada nampak kita disuruh cari E dan variance kan. So it is best kalau kita tukar ini kepada PDF table. Okay, cuma disebabkan soalan ni ada modulus, Madam bagi hint sikit. Okay, ini adalah probability. So kalau X kamu kosong, okay, so probability X equal 0. Kamu ganti sahaja 0 di tempat X. So kita ada modulus 0 minus 5/3. So kamu akan ada 1/n modulus negative 5/3. So modulus dekat sini cuma membawa maksud kita akan positifkan sahaja whatever value kita ada. So 1/n times dengan 5/3. So dia jadi 5/3n. So kalau untuk X0, this is the probability. So kamu akan continue sahaja ganti X1, X2 sampai habis. Okay. So soalan pertama, dia suruh kamu cari nilai n. Yang kedua, dia nak yang ini table lah, probability distribution. So dia nak table yang lengkap lah setelah kamu jumpa nilai n. Okay, so soalan B sebenarnya dah minta kita buat table. Okay, kemudian untuk soalan C, dia minta kita cari EY and variant Y. Data kita sebenarnya X. Okay, tapi bila suruh cari mean and variance, dia bagi kita variable Y. Tapi dia bagi dekat kamu what is Y. Y is equals to 4 minus 3x. Okay, so dekat sini sebenarnya dia nak kamu cari E, Y. So sebenarnya dia minta kita cari E 4 minus 3x. Y adalah 4 minus 3x. Sama juga untuk variance. Sebenarnya dia nak kamu cari variance Y. Dia adalah variant 4 minus 3x. Okay, so hati-hati kali ni kamu punya linear ni dia negative 3x. So cuba kamu buat sendiri. Boleh bincang dengan mentor masing-masing and cross check jawapan.